Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan terangkan jawapan modul latihan termokimia yang hari itu. Soalan 1, seorang pelajar telah menjalankan eksperimen untuk menentukan haba penetralan. Data untuk eksperimen tersebut adalah seperti berikut. Jadi diberikan maklumat ialah 40 cm padu asid nitrik cair dengan kemolaran dia 1.0 mol per desimeter padu. Apabila kita dapat maklumat ini, yang pertama kita terus labelkan 40 cm padu of 1.0 mol desimeter itu 40 cm ialah V dia, isi padu dia, dan 1.0 mol per desimeter padu ialah kepekatan dia, kemolaran dia. Jadi dilute acid nitrik, tulis siap-siap dia punya formula acid nitrik. Kemudian 20 cm padu larutan natrium hidroksida dengan kemolaran dia 2.0, sama kita labelkan natrium hidroksida NaOH. So daripada maklumat ni kita recall balik apakah formula untuk mencari bilangan mol daripada maklumat kepekatan dengan isi padu. Bilangan mol sama dengan MV dengan syarat V is in desimeter padu kan. Kalau dia isi padu dalam sentimeter padu kena bahagi dengan 1000. Jadi kita terus cari daripada maklumat ni bilangan mol bagi asid nitrik ialah 40 kali 1 bahagi 1000, 0.04 mol. Bilangan mol bagi 20 cm padu natrium hidroksida ialah 0.04 mol juga. Kemudian diberikan maklumat suhu awal asid dan alkali ialah 30 darjah Celsius. Suhu akhir campuran ialah 38.5 darjah Celsius. Jadi kita akan dapat data dia. Mengambil kira kita punya untuk pengiraan haba, Q sama dengan MC theta kan, haba yang dibebaskan. Jadi theta di sini ialah kita nak cari 38.5 darjah Celsius. So kita dah dapat maklumat untuk theta. Kemudian kita nak cari M pula. M lah jisim larutan. So kat sini jisim larutan sama dengan isi padu larutan, jumlah isi padu larutan. So asid dan alkali kedua-duanya ialah 40 cm padu bagi asid dan 20 bagi alkali, maka campur 40 campur 20 kita akan dapat 60 cm padu. 60 cm sama dengan 60 gram. So M kita dah dapat, iaitu ni 60. C ialah pemalar 4.2. Jadi theta kita ialah 8.5. So maklumat ni kita dah brainstorm awal-awal sebelum kita tengok soalan. So kita dah boleh expect soalan-soalan yang akan ditanya berkaitan dengan inilah haba penetralan ni. Seterusnya soalan A, kita tengok apakah yang dimasukkan dengan asid kuat. Asid kuat kita recall balik bab 7 kata 4 KBSM. Asid kuat ialah asid yang mengayon lengkap dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen berkepekatan tinggi, ataupun asid yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen dengan kepekatan yang tinggi lah. So mesti kita kena cakap mengayon lengkap dalam air, sebab asid dia mengayon, asid kuat dia mengayon lengkap. So bila dia mengayon lengkap, dia akan menghasilkan ion hidrogen. Tapi bila dia lengkap, dia kepekatan dia tinggi. Contoh asid kuat, asid sulfurik, asid hidroklorik, asid nitrik. Ini kena ingat. Bagi contoh kita tulis nama. Asid sulfurik H2SO4, asid hidroklorik HCl, asid nitrik HNO3. Lengkapkan persamaan kimia di bawah untuk tidak balas penetralan antara asid nitrik cair dan larutan natrium hidroksida. So disebabkan kita dah tulis awal-awal kan dia punya formula kimia yang kita kena hafal tu. Ini sebab soalan ni dia bagi terus dia punya formula kimia. Andai kata dia tak bagi, so kita kena tulis awal-awal. Jadi macam mana kita nak lengkapkan persamaan kimia bagi persamaan asid, persamaan penetralan asid bertembak dengan alkali menghasilkan garam dan air. Kita kena ingat garam tu dan juga air untuk penetralan. Tapi macam mana nak tulis garam
Macam mana nak tulis garam? Okey, garam ni apa maksudnya? Garam ialah ion hidrogen daripada asid digantikan oleh ion logam daripada alkali. So dekat sini kita tengok ion hidrogen daripada asid kita gantikan dengan ion logam. Kat sini natrium ialah logam, diganti tempat hidrogen daripada dalam asid. Manakala ion hidrogen ni dia pergi bertindak balas dengan ion hidroksida daripada alkali membentuk air. So kalau kat sini kita tengok ion hidrogen dengan ion hidroksida ni dia akan jadi air. Ion natrium dan ion nitrat dia akan jadi garam. Garam, natrium, nitrat. So ini dah seimbang. Hidrogen ada 2 sebelah kiri, hidrogen 2 sebelah kanan. Natrium natrium 1, natrium 1, nitrogen 1, nitrogen 1, oksigen 3, oksigen 3, tambah 1 4 dan sini 4. Okey. Dapat 1 markah di situ. Soalan seterusnya C, bagaimana mengira? Okey ni. Dia pasti akan tanya bilangan mol bertimbangan. So kita dah expect benda tu dah berlaku kan. So kita dah kira siap-siap. Tadi awal tadi dah kira dah. Transfer saja maklumat tadi. Bilangan mol, tunjuk kiraan dia sebagai 1 markah kan. Yang penting ni. Yang penting kiraan dia betul. So 0.04 mol. Okey, kemudian bilangan mol untuk larutan natrium hidroksida yang digunakan. Tadi pun sama juga. 0.44 mol. Jawapan yang betul. Kira betul lah. Okey, haba yang terbebas dalam tidak balas tadi. Tadi kita tengok kan. MC theta kan. Haba yang terbebas. Haba yang terbebas ni lah MC theta. 60 gram disim dia. Ini pemala yang tetap 4.2 joule per gram darjah Celsius. Dan kita punya suhu, perubahan suhu theta kita 8.5 darjah Celsius. Okey, cikgu tunjuk kat sini setiap nilai MC theta ni cikgu tunjuk nilai dia punya unit supaya kamu tahu macam mana akhirnya kita akan dapat joule ni. So 60 gram disim larutan 4.2 joule per gram darjah Celsius bagi muatan haba tentu larutan dan 8.5 darjah Celsius. So kat sini joule per gram darjah Celsius, gram per darjah Celsius ni dekat bawah. So bila gram larutan jumpa dengan gram pada pemala muatan haba tertentu ni, kita dah mansuhkan. Sama juga dengan suhu darjah Celsius di atas dan darjah Celsius di bawah juga kita mansuhkan. Yang mana akhirnya kita hanya tinggal 4.2 joule sahaja kat sini. So kita kira dengan kalkulator dapat 21.42 joule. Okey. Nilai haba penentulan antara asid nitrik cair dan larutan natrium hidroksida. So nilai haba penentulan mestilah bahagi dengan mol bahan ataupun hasil yang bertindak balas. So mol yang tadi kita dapat di mol yang bertindak balas ialah 0.04 mol kan, kedua-duanya asid dengan alkali. Sini 0.04, 0.04, 0.04, 0.04. Tekan isi 1. Okey. Haba penentulan ni apa maksud dia? Apabila 1 mol air dihasilkan kan. Okey, jadi haba mol air yang dihasilkan juga sama iaitu 0.04 mol. Maka bilangan nilai haba penentulan ialah haba yang dibebaskan bahagi dengan bilangan mol air yang terhasil iaitu 0.04 mol. So, kita akan kira kita dapat 53,550 joule per mol. Okey. Ni kalau kita unit joule per mol, nak jawab dalam ni pun boleh, nak tukar dalam kilojoule per mol pun boleh. Yang pasti mesti ada negatif kat depan. Kalau tak ada negatif, salah. Jawapan tak lengkap. Hanya dapat 1 markah untuk kiraan, tapi jawapan kalau tak ada negatif ni tak dapat markah jawapan akhir. So, nilai akhir ni mesti betul unit dan mesti ada dalam nilai negatif ni. Okey? Okey, seterusnya. Okey, mesti ada lukisan gambar aja. Okey, nilai haba peneutralan. Haba peneutralan. Peneutralan ialah eksotermik. Nilai dia negatif. Kalau negatif, dia turun tangga. Nampak ni turun tangga. So, caranya pertama kita buat ini bukan graf ni gambar aja.
So yang ni ialah lukis di paksi Y. Nampak macam paksi Y tapi tak ada paksi X. Paksi Y sahaja. Labelkan tenaga. Kemudian kita buat turun tangga macam ni. Okey. Sini ialah bahan. Ini ialah hasil. Tulis balik kita punya persamaan. Ataupun hanya tulis ion bertindak balas. Hidrogen tambah ion hidroksida mendapat H2O. Okey. Tapi yang tulis yang bahan pun tak ada masalah. Kemudian kita tulis dekat sini haba penyusuran dia, nilai dia kita tulis delta H sama dengan negatif 53.55 kJ per mol. So dekat sini kita gunakan unit kJ per mol sebab kita nak tulis nilai dia yang kecil, tak nak tulis banyak. Tak nak tulis 53,550 tak ada. Kita nak tulis 53.55. Biasanya 2 titik kepuluhan atau 1 titik kepuluhan. Ataupun ada 3 digit sahaja dalam tulisan tu. Okey. Okey, soalan yang kedua, haba pembakaran. Pembakaran satu sebatian alkohol di udara diwakili oleh persamaan berikut. C2H5OH, kita nampak sini. OH maksudnya dia alkohol, ada kumpulan hidroksil. 2 add, maksudnya dia etanol. Dengan oksigen terbakar menghasilkan karbon dioksida dengan air, maka ni ialah pembakaran lengkap. Diberikan haba pembakaran ialah negatif 1260 kJ per mol. So negatif maksudnya nanti kita punya graf turun tangga. Ni tulis etanol C2H5OH tak 3 oksigen, ni karbon dioksida dan air tulis. Dah, so kita dah tahu bentuk gambar jaras penaga. Okey. Soalan pertama, okey nampak. Soalan pertama ni dikaitkan termokimia dengan sebatian karbon. Sebab kita belajar alkohol ni terbalas kimia dia salah satunya ialah pembakaran, terbakar dalam udara. So lain tak lain dia akan masukkan juga, selitkan juga dengan topik-topik lain. Okey, sebatian alkohol dah kita dah brainstorm tadi kan. Kita tahu ini 2 karbon, ada hidroksil, maka dia etanol. Apakah yang dimasukkan dengan delta H negatif 1260 kJ per mol dalam persamaan yang atas. So kita tahu ni haba yang terbebas ialah negatif 1260 kJ per mol. Kenapa dia terbebas? Sebab nilai negatif. Nilai negatif maksud dia eksotermik, haba terbebas ke persekitaran. Atau kita katakan ialah, ataupun kita boleh cakap haba, nilai haba pembakaran ialah negatif 1260 kJ per mol dibebaskan. Okey. So kita tahulah ini adalah nilai haba pembakaran. Okey. Soalan seterusnya. 200 gram air dipanaskan oleh pembakaran 0.23 gram alkohol tersebut. Okey, ini kita ingat balik macam mana eksperimen pembakaran. Okey. Kita ada sini alkohol kita. Okey. Ni kalkulator. Ini ialah kita punya spirit lamp lah. Spirit lamp yang mengandungi alkohol dalamnya. So inilah 200 gram air. Okey. So kita nak tahu berapa banyak haba yang dibebaskan oleh pembakaran alkohol ni untuk memanaskan air ni kan. So 200 gram air kita panaskan. Okey, so kat sini kita recall balik pengiraan haba yang terbebas MC theta. So M ni 200 lah, dia dah bagi directly maklumat tu 200 gram. C pemalar. Kemudian theta adalah perubahan suhu. Okey. Jadi dia bagi 0.23 gram alkohol. So dia bagi nilai jisim bahan bakar, bahan api kita alkohol tu, etanol kita tadi ialah 0.23 gram. Jadi haba pembakaran dia punya nilai dia ialah haba pembakaran, formula dia haba pembakaran sama dengan MC theta per dengan mol.
So sekarang ni kita nak cari mol dia. Sebab dah bagi 0.3 gram kan. Dia kata kira haba yang dibebaskan oleh alkohol tu. So kita hanya nak haba MC theta sahaja. Kita nak haba MC theta sahaja. So kat sini dah bagi kan negatif 1260 kJ per mol. So mol dia ada maklumat boleh cari. Okay, macam mana nak cari? Pertama, cari bilangan mol etanol 0.23 gram mol 0.3 gram bahagi dengan GC molar etanol gram per mol. Yang ni kita carilah gram etanol punya GC molar. Macam mana nak cari etanol punya GC molar? So etanol C2H5OH. Jadi etanol 2 kali 12 untuk karbon tambah 6 kali 1 hidrogen, ada 6 kan hidrogen, tambah 16. Okey. So dapatlah kita 2 kali 12 24 campur 6 30 campur 16 46 gram per mol. Okey. So ini cikgu dah kira awal lah GC molar untuk etanol. So apa-apa yang kita belajar form 4 tu kan, formula dalam persamaan kimia, struktur atom GC molar, GC atom relatif, yang tu dia akan diaplikasikan dalam soalan-soalan yang mendatang, topik-topik yang akan datang tu. Okay. So 46 gram per mol. So bahagi dapatlah kita 0.005 mol. Jadi mol bahan api yang terlibat dalam pembakaran tadi hanyalah 0.005 mol. Okey. Jadi daripada persamaan delta H ataupun haba pembakaran sama dengan MC theta per mol, kita masukkan nilai dia. MC theta sama dengan kita nak cari yang ni kan, alihkan dia. Haba pembakaran darab dengan mol. 1.1260 kJ kali 0.005. Okey, sama dengan 63 kJ. Okey. So kat sini cikgu jelaskan 1260 kJ per mol kan. Darab dengan 0.005 mol. So kenapa akhirnya kita dapat joule ataupun kilojoule ni? Kerana kita dah masukkan mol di situ. So dapatlah 63 kJ. Okey, ni tertinggal negatif kita. Okey. Kena tulis negatif haba yang terbebas tu, maksudnya haba yang dibebaskan sebab dia ni isotonik. So kita kena tulis negatif kat depan dia. Kat sini tadi kita dapat markah untuk kira mol dan kira haba. Okey. Soalan seterusnya, kirakan perubahan suhu air yang dijangkakan dalam eksperimen itu. Jadi kita dapat cari MC theta tadi kan, 63,000 joule. So tetanya kita hanya boleh masukkan nilai-nilai yang ada tu, kita jadikan tajuk dia theta. So dapatlah 63,000 joule bahagi dengan M dengan C. M tadi 200 gram air, C kita adalah pemalar. Ni saya tunjuk joule, gram per darjah Celsius. So kat sini gram-gram ni kita dah masukkan, joule dengan atas dengan joule bawah ni dah masukkan. Jadi bila kira kita akan dapatlah tinggal hanya darjah Celsius sahaja. 75 darjah Celsius. Okay. Ini jawapannya betul, kiraan ni betul. 2 markah. Okey, mengapa nilai haba pembakaran didapati biasanya lebih rendah daripada nilai yang sebenar? Okey, secara kira-kira teorinya kita akan sepatutnya dapat 1260 kJ. Tapi bila kita buat eksperimen, kita buat secara amali kat makmal, nilai yang kita dapat tu lebih rendah daripada apa yang kita kira secara teorinya. Kenapa? Okey, bila kita buat amali, benda ni benda yang ada faktor luaran. Contohnya, haba ni mudah terbebas ke persekitaran. Contoh masa awak buat tu ada kipas bergerak, ada pengendalian radas. Kita bukan dalam ruang yang vacuum, kita ada udara bergerak. Jadi haba tu terbebaslah ke persekitaran. Ataupun haba tu telah diserap oleh radas-radas yang kita gunakan tadi, dekat bika, pergi dekat termometer, pergi dekat kita punya kasar dawai, semua tu lah, semua dah terbebas ke diserap oleh radas-radas makmal ataupun terbebas ke persekitaran. So pilih antara dua, sama ada kita tulis haba terbebas ke persekitaran ataupun haba telah diserap oleh radas. So kiraan teori mesti ada
berbeza dengan apa yang kita dapat daripada amali eksperimen. Okey, so sama macam soalan sebelum ni, kena lukis gambar lajak aras tenaga untuk haba pemekaran bagi etanol. Okey, jadi lukis paksi Y ni, paksi Y dan labelkan di tenaga. So ini adalah bahan, ini adalah hasil, dan tulis kita punya nilai haba pemekaran delta H negatif 1260 kJ per mol. So lukis gambar lajak aras tenaga yang betul satu markah, maksudnya dia mesti ke bawah sebab dia isotermik. Kemudian awak labelkan, label nilai ni semua betul, satu lagi markah. Okey, jadual 4 menunjukkan haba pemekaran bagi alkohol. So ada 4 bilangan atom karbon yang berbeza, maka formula molekul diberi, hanya lengkapkan sahaja. Okey, so kalau ni metanol, ni sah-sahlah kalau 2 etanol kan. Okey, kita terus pergi pada soalan. Ramalkan haba pembakaran bagi butanol. Okey, kalau tengok trend dia, semakin banyak bilangan karbon ni, semakin bertambah kan dia punya nilai haba pembakaran. So bila bertambah nilai haba pembakaran, kita boleh simpulkanlah haba pembakaran, kita punya kesimpulan kita haba pembakaran alkohol bertambah apabila bilangan karbon bertambah. So kita kena ramalkan, kita kena bagi nilai yang tetap, tak boleh buat macam lebih besar, kita bagi nilai. Tapi dalam skema jawapan biasanya akan ada range lah. So macam mana awak nak ramalkan tu, jadi kita tengok perbezaan ni. 1376 tolak 728. Jangan tolak nilai negatif. Negatif tu bukan nilai nominal. Negatif tu maksudnya nilai kuantitatif, nilai yang menunjukkan ialah eksotermik. Okey, dia bukan nilai kuantitatif, dia nilai kualitatif. Negatif ni maksudnya eksotermik, haba terbebas. So kita tolak macam biasa, 1376 tolak 728. So ni 8, ni 624. Okey, betul tak? 137 sekejap, cikgu kira 1376 728 16.8 6.2 4 3.6 648. Okey, so ini beza dia. Manakala 216 tolak 1376 pula 0 11.4 936. Okay. So dalam 640 lah. So kita andaikan perbezaan dia dalam 640. 640 lah. Buatlah 640 648 bagi 2, ikutlah dia punya purata tu, tapi anggarannya lebih kurang 640 perbezaan bagi setiap nilai haba untuk pertambahan satu karbon. So kat sini macam mana kita nak tahu? So 2016 tadi, kita dah tengok kan perbezaan ni dalam 640. So 2016 tambah saja 640, 6 5 6 2656. Okey, 2656. So cikgu tulis kat sini 2660. So dia samalah beza dalam 4 tu kan, sebab kita nampak 48 40. So mesti lebih daripada 2600. Jawapan dia mesti lebih dari 2600 kilojoule per mol. Okey, ada range lah, janganlah lebih tu sampai 3000, 2600 ke 2700 lah cikgu andaikan. Okey, jadi kita buat macam ni. So okey, itu sahaja kita punya soalan. Okay, nanti kita untuk sesi akan lain cikgu akan buatlah video baru untuk redox kan. Okay, terima kasih.